Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina was sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala, amma ba'd. Al-Fadhil Tuan Imam, pengurusi dan ahli-ahli jawatan kuasa masjid, para alim ulama, hadirin hadirat, muslimin muslimat yang dirahmati dan dikasihi Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala di atas segala pemberian dan nikmat-Nya kepada kita pada setiap waktu dan setiap masa. Mudah-mudahan dengan kita bersyukur, Allah akan tambah lagi macam-macam nikmat yang kita perlu dalam hidup ini pada setiap waktu, setiap detik dan ketika. Muslimin muslimat yang dirahmati dan dikasihi Allah Subhanahu wa taala sekalian. Pada pagi-pagi begini, marilah kita membaca dan merenung ayat-ayat Al-Quran yang diberikan dan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diturunkan untuk menjadi paduman, hidayah, bimbingan, petunjuk jalan selama kita berada di dunia ini sampailah ke akhir hayat nanti dan seterusnya di alam baka nanti. Ayat yang saya maksudkan ialah a'udzubillahi minasyaitonirrajim, iaitu ayat 20 dan 21 di dalam surah Al-Hadid. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. I'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahu wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwali wal aulad kamathali ghaithin a'jabal kuffara nabatuh thumma yahiju fatarahu musfarra thumma yakunu hutama wa fil akhirati azabun syadid wa maghfiratun minallahi wa ridwan wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Sabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-sama ka ardis samawati wal ard u'iddat lil ladzina amanu billahi wa rusulihi dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha wallahu dzul fadlil azim. Yang bermaksud, ketahuilah bahawa yang dikatakan kehidupan dunia itu ialah tidak lain, tidak bukan hanyalah berupa permainan dan hiburan yang melalaikan, serta perhiasan juga bermegah-megah di antara kamu dengan kelebihan kekuatan bangsa dan keturunan, serta berlumba-lumba memperbanyakkan harta benda dan anak pinak. Semuanya itu terhad waktunya, samalah seperti hujan yang turun menumbuhkan tumbuh-tumbuhan yang menghijau subur, menjadikan penanam atau petani suka dan tertarik hati kepada kesuburannya. Kemudian tanaman itu bergerak segar ke suatu masa ditentukan, selepas itu engkau melihat ia kering dan kuning. Akhirnya ia menjadi hancur. Dan hendaklah diketahui bahawa di akhirat ada azab yang dahsyat dan ada pula keampunan yang besar dan keredaan Allah. Oleh kerana itu hendaklah kamu sentiasa berlomba untuk mendapat keampunan Allah daripada Tuhan kamu dan untuk mendapat syurga luasnya seperti luas langit dan bumi, dan disediakan untuk orang-orang yang telah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Itu semua adalah limpah rahmat pemberian daripada Allah yang diberikan kepada siapa yang dikehendakinya.
dan sesungguhnya Allah mempunyai kelimpahan yang amat besar. Tuan-tuan sekalian, Al-Quran diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan disampaikan kepada sahabat dan seterusnya sampai ke kita pada hari ini. Alhamdulillah, kita telah membaca Al-Quran, terutamanya pada waktu-waktu tertentu, dan khasnya pada baru ini kita berada di bulan Ramadan. Ramai orang memberi tumpuan kepada membaca Al-Quran dan juga memahaminya serta mengamalkannya. Tuan-tuan sekalian, Al-Quran yang kita baca kadang-kadang kita tidak memberi perhatian. Tapi pada pagi ini mari kita tengok sama-sama dua potong ayat dalam surah Al-Hadid, iaitu ayat 20 dan ayat yang ke-21. Ayat yang ke-20, Allah Subhanahu wa taala memberitahu kepada kita tentang kehidupan dunia. Dan kehidupan dunia itu ialah kehidupan kita yang kita sedang lalui. Dan apa yang Allah ceritakan di dalam Al-Quran, khasnya dalam ayat ini, betul-betul dalam kehidupan harian kita. Dan itulah sebenarnya yang berlega di dalam pemikiran kita dan dalam urusan harian kita. Allah Subhanahu wa taala memberitahu kepada kita ada 5 perkara yang sedang dipikirkan oleh setiap orang, masyarakat yang hidup di mana pun, di tempat mana pun, di negeri mana pun, di negara mana pun. Yang pertama ialah mereka memikirkan tentang kesenangan. Kesenangan itu berkisar dalam beberapa perkara. Yang pertama, la'bun. Kehidupan ini bagi manusia adalah main-main. Walahun, hiburan. Zinah, perhiasan. Kemudian watafakhurum bainakum, berbangga di kalangan antara satu sama lain tentang kebolehan, pencapaian, harta benda yang dimiliki. Dan begitulah juga watakathurum fil amwali wal aulad, berbangga tentang harta banyak dan juga anak pinak yang ramai. Tuan-tuan, kita tengok dalam kehidupan kita, di mana pun kita pergi, banyak main-main. Main-main banyak. Di mana pun ada main-main. Bukan sahaja sukan, itu memang main, tetapi banyak perkara yang kita main. Dan hatta dalam bekerja pun kita main-main. Banyak main-main. Melekakan kita di dalam semua perkara. Oleh kerana itu, Allah menceritakan kadang-kadang manusia yang ada di dunia ini, mereka rasa hanya satu permainan. Dan apabila main, dia akan letih. Apabila letih, dia akan berehat. Kalau kita tengok orang main bola, dia main, sungguh-sungguh main. Apabila itu dia letih. Apa yang dapat? Mungkin sedikit sahaja, iaitu kesihatan tubuh badan. Begitulah juga tuan-tuan, hiburan. Hiburan ini merupakan satu yang diberi perhatian oleh ramai orang. Berhibur dalam berbagai bentuk. Berhibur dalam rumah tangga, di luar rumah, di padang, dalam masyarakat, semua berhibur. Kita tahu dalam rumah kita berhibur. Ada hiburan, ada TV, ada astro, ada macam-macam. Semuanya itu selain daripada sedikit sebanyak mendapat berita dan informasi, tapi kebanyakannya adalah berhibur. Malah berhibur tidak perlu pergi jauh, tetapi ada di depan mata. Sekarang ini bukan lagi berhibur dengan TV, tetapi dengan telefon kita berhibur. Berhibur sehingga lalai berapa jam orang menghabiskan masanya untuk berhibur dengan telefon dan alat komunikasi yang ada. Berhibur. Kemudian kita tengok manusia juga suka berhias. Menghiasi diri ini tuan-tuan merupakan satu perkara naluri manusia. Dan malah orang berebut-rebut untuk mempamerkan perhiasan. Dan perhiasan itu adalah kesukaan setiap orang.
Dan Allah menyebut zuyyina linnas hubbus syahawat minan nisa wal banina wal qanatil muqantarati minadz zahabi wal fiddati wal khailil musawwamati wal an'am wal harth zalika mata'ul hayatid dunya wallahu indahu husnul ma'ab. Dinampak indah kepada manusia, suka kepada keinginan-keinginan nafsu yang terdiri daripada kalangan wanita-wanita. Kesukaan manusia, lelaki suka wanita, wanita suka lelaki. Wal banin, sukakan anak. Wal qanatiril muqantarati minadz zahabi wal fiddah, dan harta yang bertimbun-timbun daripada emas dan perak. Wal khailil musawwamati, dan begitulah juga kuda-kuda yang hebat yang ada tanda, perhiasan. Wal an'am, dan ternakan. Wal harth, cucuk tanam. Zalika mata'ul hayatid dunya, itu adalah keindahan, kecantikan, keinginan yang diidami di dalam kehidupan dunia. Wallahu indahu husnul ma'ad, dan di sisi Allah ada tempat tinggal kembali yang terbaik. Tuan-tuan, kerana itu ayat yang kita baca pada pagi ini, Allah ingin menceritakan kepada kita jangan sampai kita terpedaya dan tertipu dengan apa yang ada. Dan jangan kita sampai lupa matlamat kehadiran kita yang dibawakan oleh Allah di dunia ini. Kerana itu ramai orang terpedaya setakat itu saja. Dia sekadar untuk main-main. Dia sekadar untuk berhibur. Orang bermain mati-mati, sampai mati pun ada bermain. Dan kita tahu dalam masyarakat di dunia ini adalah satu yang perkara yang besar. Yang kedua ialah hiburan. Hiburan, mainan ini kebanyakannya boleh melupakan manusia daripada mengingati Allah. Ada main-main yang boleh, permainan yang boleh mengingatkan kepada Allah, itu yang baik. Tetapi ada permainan, dan banyak permainan yang boleh membawa kita lalai dan lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang perlu dibimbangi dan perlu diawasi. Kemudian tuan-tuan, hiburan, saya nak ulang sekali, hiburan yang telah disentuh oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran, hiburan yang boleh melalaikan manusia. Ada orang berhibur dengan anak dia, dengan keluarga dia, ada juga terhibur daripada jauh balik ke rumah tengok keluarga, dia terhibur, rasa lapang, hibur juga namanya. Tapi hibur yang dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hiburan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala ialah sampai melupakan tugas sebenar manusia di atas dunia ini. Tugas dia sebagai seorang insan, seorang hamba, sebagai khalifah di dunia ini, dia lupa tugas yang asasi. Manusia yang ada di atas dunia ini ada tugas besar, iaitulah tugasnya sebagai abid, sebagai hamba kepada Allah, sebagai hamba yang mentadbir mengurus kehidupan dunia, dan sebagai hamba yang mengatur kebaikan-kebaikan untuk diri dan kepada orang lain. Itulah tugas manusia. Karena itulah tugas ini apabila berhibur dengan cara yang tidak betul, maka dia akan jembatkan manusia itu lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan begitu juga manusia kadang-kadang berbangga. Apa yang nak dibanggakan sebenarnya? Apa yang dia dapat, apa yang dia milik, apa yang dia perolehi, semuanya adalah pemberian dari Allah. Kadang-kadang orang terlupa apa yang dimiliki itu dia rasa dia punya. Sebenarnya Allah sebut di dalam Al-Quran, wa ma bikum min ni'matin faminallah. Apa jua nikmat yang sampai kepada kamu itu sebenarnya adalah ianya datang daripada Allah. Kehidupan yang kita miliki ini, hanya yang sementara ini, adalah pemberian Allah. Kesehatan yang Allah beri, yang kita sedang miliki ini adalah pemberian Allah. Semuanya pemberian Allah. Dan semua ini adalah nikmat Allah. Tidak ada satu pun yang kita miliki, yang kita pandang, yang kita lihat, semuanya adalah nikmat dan pemberian Allah.
Kalau kita menyadari semuanya itu, maka kita sangat-sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam hidup kita ini. Tuan-tuan sekalian, nikmat hidup akan berakhir dengan mati. Nikmat segar, sihat, dia akan berakhir dengan sakit. Selepas sakit, kalau segar pula, sihat pula, alhamdulillah. Nikmat muda berakhir dengan tua, dan tua tidak akan, lepas tua tak akan kembali kepada muda. Nikmat itu akan tamat di situ. Dan semuanya, dan semua nikmat tadi akan berakhir. Namun ada nikmat yang tidak berakhir, yang akan bersekali dengan tuannya, yaitu nikmatul Islam dan iman. Nikmat ini akan kekal selama-lamanya dengan insan yang diberi hidayah dan taufik oleh Allah dari dunia sampai akhirat. Dan dengan nikmat ini, nikmat-nikmat tadi akan berguna. Nikmat harta yang dibelanjakan dalam hidup ini kerana Allah, kerana menjalankan tugas sebagai insan, sebagai abid kepada Allah Subhanahu wa taala, membelanjakan harta, berusaha dengan sedaya upaya untuk mendapatkan keredaan Allah Subhanahu wa taala, maka nikmat ini akan turut sama bersama nikmat Islam. Tanpa Islam, maka nikmat tadi akan berakhir setakat kehidupan manusia di dunia. Tuan-tuan sekalian, kerana itulah Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita, apa jua nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu akan berakhir. Namun kita mahu nikmat itu walaupun berakhir di dunia ini, tetapi dia akan bersama kita apabila kita ada nikmat yang terbesar, yaitu nikmatul Islam wal iman. Tuan-tuan sekalian, di akhirat Allah sebut, di akhirat, wa fil akhirati azabun syadid wa maghfiratun minallah wa ridwan. Di akhirat ada dua, azab yang dahsyat dan keampunan daripada Allah dan keredaannya. Di depan kita, yang kita akan sampai dan pasti kita menuju ke sana, akhirnya ada dua sahaja. Sama ada mendapat keampunan Allah semasa kita berada di dunia ini, dan keredaannya. Sebaliknya, wal'iyazubillah, azab yang dahsyat. Inilah dua keadaan yang pasti akan ditempuh oleh setiap insan yang ada di dunia ini tanpa kecuali. Keampunan dan keredaan Allah, ataupun azab sengsara, wal'iyazubillah. Tuan-tuan sekalian, apa yang Allah berikan kepada kita, apa yang Allah berikan kepada kita dan anugerahkan kepada kita dengan bermacam nikmat dan anugerah, maka semuanya itu boleh dijadikan sebagai mendapat keampunan dan keredaan Allah. Dalam melayari hidup ini, ada kadang-kadang kita melakukan kesilapan. Kita mohon keampunan dengan Allah. Dan apabila kita memohon keampunan dengan Allah dan cuba untuk meletakkan diri sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah dan Rasulnya, di situ kita akan mendapat keredaan. Dan orang yang mendapat keredaan sudah pasti akan mendapat kesenangan. Sebagaimana kita sentiasa berdoa, Allahumma inni, ataupun Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ya Allah, ya Tuhanku, kami, inna nas'aluka, kami memohon kepada Engkau, kami meminta kepada Engkau, ridhaka, keredaanmu ya Allah, wal jannah, dan juga syurga. Jadi tuan-tuan, di hadapan kita ada syurga, ada keampunan, dan di hadapan kita juga ada azabun syadid. Maka di sini Allah telah memberitahu kepada setiap insan di dunia ini, jangan sampai terlalai dan terlupa dalam hidup ini sehingga kamu lupa tentang tempat akhir kamu, destinasi terakhir, yaitu keampunan Allah dan redha. Dan begitulah juga sebaliknya, dahsyat yang azab yang sangat dahsyat.
Orang yang dilalaikan oleh kelima-lima tadi, ini perkara yang melalaikan. Dan apabila orang mengikut, ada orang yang mengikut hawa nafsunya yang boleh melalaikannya daripada kehidupan sebenar, tujuan sebenar hidup ini, maka dibimbangi mereka tidak bertaubat dan tidak sempat melakukan memohon keampunan daripada Allah dan bertaubat, dibimbangi akan menempuh azab yang sengsara, dan pada ketika itu mereka tidak akan dapat berbuat apa-apa lagi. Tuan-tuan, kita di dunia masih banyak peluang. Kalau kita terlajak jalan, boleh kita undur kembali. Kalau kita bersalah, kita boleh taubat. Macam-macam kita boleh buat. Kerana itu, orang yang masih diberi peluang oleh Allah hidup di dunia ini, masih banyak peluang. Masih banyak peluang. Walau macam mana pun dia tersalah, dia silap, tapi tetap masih banyak peluang dan masih terbaik. Sebaliknya, orang yang telah mati, orang yang telah datang ajal, maka sudah putus hubungannya dengan dunia, kecuali amalan-amalan yang dia lakukan yang terbaik. Di sinilah Allah Subhanahu wa taala memberitahu kepada kita supaya kita betul-betul mengambil peluang yang ada di hadapan kita yang tidak banyak ini untuk kita manfaatkan dalam hidup, untuk membukti, untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengabdikan diri kepadanya. Selepas ayat tersebut, Allah Subhanahu wa taala mengajak manusia, wasari'u, bersegeralah kamu, cepat-cepatlah kamu. Wasari'u, tuan-tuan, dalam bahasa Arab adalah fa'il amar. Al-amru lil wujub, apabila Allah suruh, ia merupakan satu kewajipan. Wasari'u ila maghfiratin, hendaklah kamu semua bersegera untuk mendapat keampunan daripada Allah. Kita boleh memahami di sini bahawa istighfar, bersegera mendapat keampunan daripada Allah dengan beristighfar adalah satu kewajipan kepada sekalian, kepada setiap umat manusia, khasnya orang-orang Islam, mukminin. Sebabnya mereka tetap ada melakukan kesalahan, sama ada mereka menyadari atau tidak. Salah ni tuan-tuan, mungkin kita rasa tak salah, tetapi boleh jadi sudah salah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagai contoh, kita rasa tak salah apabila dengar azan. Ramai orang ni apabila dengar azan, dia tidak ada rasa untuk pergi solat Jumaat. Tak ada apa-apa. Dan kita mungkin ramai di kalangan kita rasa tak salah. Sebenarnya sudah salah. Karena itulah, ini contoh kecil dan contoh harian. Saya tidak bercakap dalam diri individu tertentu, tetapi masyarakat kita. Apabila mendengar azan sebagai contoh, mereka, oh zuhur, oh asar, oh maghrib, oh isya. Adakah tergerak dalam hati mereka untuk salat? Satu. Ada yang tergerak, ada yang tidak. Baik, yang nak salat, adakah nak salat jemaah atau nak salat sendiri? Kadang-kadang orang tidak merasakan bahawa salat berjamaah itu dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala, sangat-sangat dituntut oleh Rasulullah. Dan ada orang merasakan tidak apa-apanya. Dan ada orang merasa satu kesalahan. Ini merupakan perkara-perkara yang harian kita, yang mungkin kita tidak sedar, mungkin kita telah membuat kesilapan. Paling-paling tidak kita telah memilih yang kurang daripada yang baik. Kerana itu Allah Subhanahu wa taala menyebut wasari'u, bersegeralah kamu, cepat-cepatlah kamu. Kenapa Allah sebut cepat? Kerana kita tak tahu umur kita masih berbaki sebanyak mana. Kalau kita tidak cepat, mungkin kita terlambat. Kerana itu Allah sebut wasari'u, segeralah kamu, cepat-cepatlah kamu ila maghfiratin, untuk mendapat keampunan Allah, iaitu kena memohon istighfar, keampunan dengan Allah Subhanahu wa taala dan bertaubat. Ila maghfirah. Karena itu tuan-tuan, apabila kita dengar wasari'u, biar rasa tergerak, terdetik, terdenyut dalam
hati jiwa kita untuk kita lakukan, untuk kita laksanakan perintah Allah, maghfirah, untuk mendapat keampunan Allah. Karena Rasulullah SAW sebut, kullu ibn Adam khutta. Setiap anak Adam melakukan silap salah. Wa khairul khutta'in at-tawwabun. Orang yang baik di kalangan orang bersalah, orang terbaik di kalangan orang-orang salah melakukan kesilapan ialah mereka yang bertaubat. Itulah orang terbaik di kalangan orang yang salah. Jadi tuan-tuan, kita tidak dapat lagi daripada melakukan silap salah. Kerana itu Allah Subhanahu wa taala meletakkan berbagai syariat, berbagai suruhan di dalam kehidupan ini, termasuk larangan, agar kita terhapus salah kita, terhapus kesalahan kita, khususnya dosa-dosa kecil terhapus. Antara lain Allah Subhanahu wa taala sebut, Rasulullah sebut, apabila seseorang mengambil wuduk, maka dosanya berguguran melalui air wuduknya sehingga tisisan terakhir. Itu bagaimana cara Allah mengampunkan hambanya. Begitulah juga melangkah berjalan ke masjid, juga diampun dosa selain daripada diberikan pahala. Begitu juga sembahyang sunat yang perlu kita semua tahu, sembahyang sunat yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya juga untuk menghapuskan dosa. Begitulah juga kalau kita melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut, sesiapa yang mengambil wuduk, setelah selesai wuduknya dan berdoa, dan doanya disebut asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abdu wa rasuluh. Setakat itu dulu bacanya, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut futihat lahu abwabul jannati tsamaniyati yadkhulu min ayyiha syaa. Dibuka untuknya 88 pintu syurga dan dia boleh pilih pintu mana yang dia mau masuki. Maksudnya tuan-tuan, dengan mengambil wuduk juga berdoa dengan doa tadi sebagaimana disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka diberi peluang yang besar kepada seorang itu sehingga dibuka 88 pintu surga dan dia boleh pilih pintu mana yang dia mau masuki surga itu. Terbentang luas di hadapannya. Jadi tuan-tuan, ini cara Allah Subhanahu wa taala membuka peluang kepada setiap insan untuk terhapus dosanya dan masuk diri ke dalam syurga. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut dalam hadis yang sama, andai kata seorang itu selepas mengambil wuduk pergi salat 2 rakaat, maka pasti dia akan diberi syurga. Ini semua adalah bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan limpah rahmat yang besar dan pada waktu yang sama mengampunkan dosa. Yang Allah suruh setiap orang kejar maghfiratin min rabbikum wa jannah, dan syurga. Kejar syurga. Orang tak kejar tuan-tuan. Syurga ni kita selalu dengar, tetapi mungkin juga kita tidak termasuk orang yang mengejar syurga. Kita juga dengan neraka, mungkin juga kita tidak rasa takut nak lari daripada neraka. Namun ayat ini Allah menyebut wa jannatin, kejarlah surga. Bersegeralah kamu mendapatkan syurga. Arduha, luasnya syurga. Ka ardis samawati wal ard, seluas langit-langit dan bumi. Langit-langit di sini Allah sebut as-samawat, 7 petala langit. Bukan satu langit. Luasnya seluas langit-langit dan bumi. Seluas mana tuan-tuan? Kita semua tak tahu seluas langit dan bumi selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Itulah syurga Allah. Dan sebenarnya apa yang manusia kejar di dunia ini adalah kecil. Kecil aja. Nak kejar apa di dunia ini? Kejar leka-leka, kejar main-main, kejar perhiasan, kejar berbangga dengan harta benda anak pinak. Itu aja. Kecil. Tak ada apa. Tak ada apa-apanya. Berbanding dengan syurga, luasnya, lebarnya selebar langit-langit dan bumi.
Kerana itu Allah menarik perhatian kita daripada manusia melihat perkara yang kecil kepada perkara yang besar, perkara yang remeh kepada perkara yang paling utama dalam hidup, iaitu hidup yang kekal abadi di akhirat nanti. Kemudian syurga tadi disediakan kepada siapa? Untuk siapa? Uiddat lillazina amanu billahi wa rusulih. Disediakan surga yang begitu besar, indah, cantik, menawan tadi bagi mereka yang beriman dengan Allah dan beriman dengan Rasulnya, beriman dengan Qur'annya, beriman dengan hadisnya, beriman dengan semua ruku-ruku iman dan ruku Islam dan apa jua yang dibawa oleh Allah dan Rasul kepada kita. Itulah surga, keampunan dan surga yang diberikan kepada, yang disediakan untuk orang yang beriman. Semuanya itu zalika fadlullah. Itu adalah limpah rahmat, kurnia, anugerah Allah. Namun tuan-tuan, al-jannah, surga sebenarnya adalah sukar untuk mendapatkannya kecuali dengan limpah rahmat dan kurnia Allah. Sehingga ditanya oleh para sahabat setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitahu bahawa aku pun tidak akan dapat masuk ke syurga dengan amalanku. Hatta Rasulullah cakap begitu. Aku pun tidak mampu nak masuk surga dengan amalanku kecuali limpah rahmat, kasihani, belas Allah Subhanahu wa taala. Kerana itu di dalam ayat ini surga yang dijanjikan itu besar, hebat, namun ianya diberi kepada seseorang beriman itu fadlullah, limpah rahmat kurnia, bukan dengan sebab amalan, dengan sebab, bukan sebab kerja kita. Kerja kita itu hanyalah sedikit sahaja. Kalau kita nak banding pun susah di atas dunia ini. Kalau kita banding, kerja kita apa tuan-tuan? Kerja kita sebagai kita switch lampu ni, switch on, sekali tap kita buat. Nikmat cahayanya lama, cerah lama. Yang kita buat sikit, tep. Itu pun tak boleh nak banding lagi nikmat Allah kepada kita. Sikit kita buat, namun yang diberi fadlullah, yu'tihi man yasha, wallahu dzul fadlil azim. Karena itu tuan-tuan, Allah hanya ingin daripada hambanya mengabdikan diri pada Allah dengan penuh segala, dengan sepenuh segala kehidupannya, segala pemikirannya, segala iktikadnya, niatnya, amalannya hanya ditumpukan kepada Allah Subhanahu wa taala dan memperhambakan diri kepadanya, dan jangan dilalaikan oleh kehidupan sementara yang tidak akan dapat membantu apa-apa. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala meminta kepada kita supaya kita benar-benar memahami bahawa hidup di dunia ini akan berakhir dengan mati, dan di hadapan kita ada dua tempat, iaitulah azab sengsara yang sangat dahsyat, dan begitulah juga keampunan dan keredaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan peluang pada kita adalah besar selama mana kita hidup, iaitu kita berusaha sedaya upaya dan kita jadikan semua anugerah, limpah rahmat, nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu kepada kita sebagai modal untuk kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu tuan-tuan, marilah sama-sama kita memulakan hidup pada hari ini dengan meletakkan untuk mencapai ridha Allah dan keampunannya. Mudah-mudahan kita diberi ganjaran besar, fadlun minallah ta'ala, dan wallahu zul fadlil azim. Tuan-tuan sekalian, setakat itulah saja perjumpaan kita, pertemuan kita pada pagi yang mulai ini. Mudah-mudahan kita diberkati dan disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala dan mendapat keredaannya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.